DAP Warisan berkeras tolak kerja Kota Muhyiddin. Panas, Najib bengang, Syafiee dedah kerja Kota Muhyiddin. Pejuang tak mahu terlibat dengan Muhyiddin, fokus PR15. Rafizi mahu sediakan menteri yang cerdik untuk Malaysia. PKR bakal tumbang jika Anwar Rafizi tidak berdamai. DAP menafikan anggota Parlimen parti itu turut menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalau betul, dia dah patut dah angkat sumpah jadi Perdana Menteri kan? Jadi itu tentulah tidak betul. Kamu fikir DAP akan sokong Muhyiddin ke? Soal Setiausaha Agong DAP, Anthony Loke, kembali ketika menjawab soalan Malaysia Kini melalui WhatsApp. Presiden Parti Warisan Sabah Syafiee Apdal mendakwa Muhyiddin 2 bulan lalu memberitahunya mempunyai sokongan 119 anggota Parlimen selepas berunding dengan Loke dan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Syafiee bagaimanapun berkata dia menolak ajakan untuk menyokong Muhyiddin. Saya beritahu dia Muhyiddin, jika anda mempunyai nombor, anda teruskan. Saya tidak akan mengikut anda, katanya dalam acara bertemu orang ramai di Sandakan pada Ahad. Dalam pada itu dalam sidang media, Syafiee berkata, gabungan parti politik yang ada ketika ini hanya untuk memuaskan nafsu pemimpin. Semata-mata digabungkan untuk mencukupkan jumlah mereka memerintah kononnya. Tapi kita sedar dan tahu ini merupakan hanya landasan untuk hanya kepentingan mereka. Dia dipetik sebagai berkata oleh Esro Awani. Najib Razak secara sinis meminta Muhyiddin Yassin menekan butang untuk menjatuhkan Ismail Sabri Yaakob jika benar-benar memiliki sokongan 119 ahli Parlimen seperti didakwa Presiden Parti Warisan Sabah Muhammad Syafiee Apdal. Najib berkata jika pendedahan itu benar, ia sebenarnya membuktikan Muhyiddin dan Pakatan Harapan bersikap hipokrit di hadapan Perdana Menteri. Jika benar seperti yang didakwa Muhammad Syafiee, Pakatan Harapan tanda tangan MOU untuk sokong kerajaan Ismail Sabri. Depan PPBM kata sokong kerajaan Ismail Sabri. Belakang pula mereka senyap-senyap kumpul sokongan ahli Parlimen untuk tumbangkan Perdana Menteri. Jika sudah ada sokongan 119 ahli Parlimen, maka dia patut tekan butang dengan segera. Malu apa abah kau? Soal Najib menerusi hantaran di Facebooknya. Terdahulu Muhammad Syafiee mendakwa dia dihubungi Presiden Bersatu itu kira-kira 2 bulan lalu bagi mendapatkan sokongan untuk menjadi Perdana Menteri semula. Ahli Parlimen sempurna itu mendakwa Muhyiddin memberitahunya dia telah mendapat sokongan 119 daripada ahli Dewan Rakyat yang mempunyai 222 kerusi. Menurut laporan The Star, Muhammad Syafiee mendedahkan Muhyiddin mendakwa telah membincangkan perkara itu dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim yang bersetuju menyokongnya. Najib berkata, dia yakin Muhammad Syafiee tidak menipu apabila bercakap mengenai perkara sebegitu. Takkan Presiden Parti Warisan menipu benda macam ini, katanya. Dakwaan menyatakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mempunyai jumlah sokongan mencukupi untuk kembali menjadi Perdana Menteri kekal sebagai dakwaan sehingga kini, kata Presiden Parti Pejuang Tanah Air Mukhlis Mahathir. Hal itu kerana katanya dalam keadaan macam mana sekalipun perkara itu perlu dibuktikan dan Muhyiddin tidak boleh menggunakan pendekatan sama seperti diambilnya ketika langkah Sheraton. Sebab semasa langkah Sheraton berlaku dulu, cara dia nak buktikan kononnya mempunyai jumlah sokongan yang cukup hanyalah dengan surat yang ditandatangani Presiden Parti masing-masing menyatakan ahli Parlimen parti itu menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ia termasuk daripada Bersatu apabila dia sendiri tandatangani dan menamakan dirinya sebagai Perdana Menteri. Dia nyatakan semua 36 ahli Parlimen Bersatu menyokong, walhal kita tahu 6 daripada mereka tidak sokong. Jadi pendekatan itu sudah tak terpakai saya rasa. Selepas ini Muhyiddin tak bolehlah nak ulang taktik sama yang terbukti salah, katanya pada sidang media selepas merasmikan pemukiman Pejuang Kelantan di Kota Baru. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Presiden Parti Warisan Sabah Muhammad Syafiee Apdal yang memaklumkan dia diberitahu Muhyiddin mempunyai cukup sokongan untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Terdahulu Muhammad Syafiee mendakwa dia dihubungi anggota Parlimen Paguh berkenaan kira-kira 2 bulan lalu bagi mendapatkan sokongan untuk menjadi Perdana Menteri semula. Ahli Parlimen sempurna itu mendakwa Muhyiddin memberitahunya dia telah mendapat sokongan 119 daripada ahli Dewan Rakyat yang mempunyai 222 kerusi. Sementara itu Mukhlis yang juga anggota Parlimen Jelun berkata Pejuang tidak mempedulikan percaturan politik bagi menumbangkan kerajaan sedia ada atau menukar Perdana Menteri. Kami 4 orang saja ahli Parlimen Pejuang. Buat masa ini kami hanya fokus kepada persiapan untuk hadapi pilihan raya umum ke-15, jelasnya.
Rakyat mahu melihat barisan bakal menteri yang diyakini dan mampu melaksanakan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi mereka. Itu kata bakal timbalan Presiden PKR yang baru dipilih, Rafizi Ramli. Menurutnya sebagai rakyat biasa, beliau percaya masyarakat mahu idea penyelesaian yang ditampilkan oleh barisan pentadbir daripada kalangan ahli politik yang mempunyai wawasan. Katanya tidak cukup untuk pimpinan PKR dan Pakatan Harapan faham masalah secara mendalam dan berjaya mengutarakan penyelesaian sahaja. Rakyat juga mahu melihat barisan bakal menteri yang diyakini mampu melaksanakan penyelesaian-penyelesaian itu. Realiti kehendak pengundi kini sudah berubah. Ia bukan lagi soal PKR atau Pakatan Harapan. Dilihat lebih bersih secara relatif berbanding Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kita juga perlu lebih cerdik dan cekap sebagai pentadbir dan bakal menteri. Saya dan rakan-rakan mengambil risiko masuk pemilihan PKR dengan bertarung berasaskan idea sebegini. Saya diberitahu anggota PKR tidak akan dapat memahami mesej ini atau mereka lebih pentingkan soal peribadi dari gagasan idea, katanya dalam satu kenyataan. Rafizi memenangi jawatan timbalan Presiden PKR selepas menewaskan pencabarnya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam pemilihan parti itu. Ini kali pertama Rafizi memenangi jawatan tersebut setelah tewas kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam pemilihan parti pada 2018. Menurut Rafizi, anggota akar umbi PKR memberikan mandat sebegitu besar kepada seorang anggota biasa yang tidak berjawatan sepertinya kerana mereka mahu parti tersebut kembali kepada landasan reformasi yang membentuk parti. Rafizi yang berterima kasih kepada anggota akar umbi yang telah mengundinya berkata, dalam sejarah pemilihan PKR sejak penubuhannya, tidak pernah calon seorang timbalan presiden mendapat mandat yang sebegini besar. Saya faham bahawa seperti mana mereka memberi mandat kepada saya, mereka juga boleh menarik mandat itu sekiranya keputusan dan tidak tanduk saya selepas ini tidak mencerminkan aspirasi mereka. Begitulah resam dalam ketuanan rakyat yang kita bawa selama ini. Kuasa itu datang dari rakyat dan setiap yang berniat untuk mencebur diri dalam politik wajiblah sentiasa mengingatinya, katanya dalam satu kenyataan. Rafizi berkata beliau akan menguruskan perjumpaan dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kadar yang segera untuk memulakan urusan persediaan parti itu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang dijangka tidak berapa lama lagi. Beliau menegaskan PKR akan kembali kuat apabila keseluruhan anggota dari akar umbi ke Presiden bergerak dengan satu strategi dan masing-masing melaksanakan tugasan dengan berkesan. Presiden PKR Anwar Ibrahim dan bakal timbalannya Rafizi Ramli mesti mencapai persetujuan dalam pendekatan kemah besar untuk membolehkan pembangkang berpeluang merampas semula Putrajaya dalam pilihan raya umum ke-15, kata penganalisis. Strategi kemah besar akan menjadi batu penghalang besar dalam kerjasama Anwar dan Rafizi. Kedua-duanya mesti membuka mata dan saling bekerjasama, kata Azmi Hassan dari Akademi Nusantara kepada portal FMT. Istilah kemah besar digunakan untuk menggambarkan keutamaan Anwar dalam menyatukan semua parti pembangkang untuk menghadapi Barisan Nasional pada PRU15. Azmi berkata, Rafizi tidak boleh bersikap idealistik dalam usahanya meraih sokongan parti pembangkang lain, memandangkan PKR memerlukan semua bantuan yang boleh diperolehi. PKR sinonim dengan Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan pula sinonim dengan pembangkang secara keseluruhannya. Tanpa PKR, pembangkang tidak bermakna. Azmi berkata, jika dua pemimpin tertinggi PKR itu mampu mengetepikan perbezaan mereka berhubung pendekatan kemah besar, maka isu lain yang berbangkit juga boleh diselesaikan dengan mudah. Oh Isun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura kurang optimis dengan kemungkinan dua pemimpin itu bekerjasama secara baik. Menurutnya, Rafizi perlu berhati-hati dengan potensi Anwar bertindak licik dalam menghapuskan sesiapa sahaja yang mampu mencabar kedudukannya sebagai Presiden Parti. Rafizi pula terlalu lantang membangkitkan kekurangan tanpa rasa hormat dan ini mungkin mengguris perasaan Anwar, katanya. Bagaimanapun, tidak melihat pertelingkahan antara dua pemimpin itu boleh memecah belahkan sokongan dalam parti kerana Rafizi akan mengalah. Rafizi menunjukkan beliau tidak kisah untuk tidak menonjolkan diri atau memasuki dunia korporat sekiranya keadaan tidak memihak kepadanya, katanya. Seorang lagi pemimpin PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad, yang memenangi satu daripada 4 jawatan naib Presiden PKR berkata, pemilihan parti menunjukkan ahli PKR menolak strategi kemah besar dan pakatan politik pintas dengan pihak yang berulang kali menolak pembaharuan, keadilan sosial serta semangat berbilang kaum.